tiap-tiap perkara yang datang daripada Allah, ataupun kita menggunakan bahasa lain, tiap-tiap perkara yang datang dari yang baik, nescaya tak dapat tidak perkara itu pasti baik. Betul ke tidak? Baik. Cuma kadang-kadang kebaikan itu kita tak nampak pada zahir mata. Kadang-kadang Allah Ta'ala menampakkan kebaikan di hadapan. Kadang-kadang di hadapan bila mana tak nampak, kita terpaksa melihat di sisi, atau melihat di sebalik, atau melihat di belakang, atau melihat di dalam, atau melihat di atas, atau melihat di bawah, atau melihat selepas, ataupun kita menjangka sebelum daripada perkara itu berlaku. Nescaya terdapat kebaikan tiap-tiap perkara yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila mana kita yakin tiap-tiap perkara itu sekiranya datang daripada yang baik, nescaya perkara itu baik, maka yakin pula kepada hati kita, berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang setiap perkara yang Tuhan lakukan pasti ada kebaikan. Itu jalan yang pertama. Baik, hamba ulang balik. Bila mana kita yakin tiap-tiap perkara yang datang daripada yang baik, nescaya benda tu baik tak? Baik. Maka sebelum kita nak mencari di manakah kebaikan yang berlaku di atas tiap-tiap yang terbit, di atas tiap-tiap yang datang daripada Allah, maka sebelum nak mencari itu, bermakna tetapkan keyakinan hati dahulu. Inna husnal zanni billahi minal ibadah, bahawasanya aku baik sangka kepada Allah Ta'ala itu juga salah satu daripada ibadat. Au kama qala. Maknanya tangga yang pertama, kita baik sangka dahulu di atas perkara yang Tuhan jadikan semua di atas dirinya kita, kehidupannya kita, masyarakatnya kita, negerinya kita, negaranya kita, dunianya kita, pasti ada kebaikan. Sebagai contoh, apa yang hamba nak bawa datang pada malam ini, dengan kehadirannya jamaah-jamaah, dengan kehadirannya pemikiran-pemikiran Wahabi yang datang pada kehidupan kita pada hari ini. Bila mana kita melihat secara zahir, dengan adanya ramai puak-puak Wahabi, pemikiran Wahabi dan sebagainya, kalau kita melihat pada zahir mata, mereka ini merosakkan masyarakat ke tidak? Ya, merosakkan masyarakat, membawa kita jauh daripada Allah, membawa jauh kita daripada pengamalan dan sebagainya. Ya, lepas mayang zikir pun bid'ah, tahlil pun bid'ah. Hari ini timbul pula masalah Maulid Nabi, qasidah pun bid'ah. Itu kalau tuan-tuan memandang dari segi zahir. Tetapi kalau kita kait dengan kalam yang kita bawa tadi, hoi manusia, mu kena yakin tiap-tiap perkara itu bukan datang daripada kehendaknya kamu, bahkan datang daripada aku, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila mana kita letakkan penentuan tadi kepada pihaknya Allah, maka telah kita jawab daripada muqaddimah, nescaya pasti ada kebaikan di atas kehadirannya mereka ini. Faham ada ibarat? Baik. Jadi kita baik sangka dahulu kepada Allah. Aku baik sangka kepada Allah apa yang Tuhan jadikan terdapat hikmah. Dengan adanya puak-puak Syiah pada kehidupan kita, adanya hikmah. Dengan berlakunya begini begitu, adanya hikmah. Dan bagaimanakah hikmah dengan adanya puak-puak Wahabi ni tuan-tuan? Kalau kita melihat pula dari segi sebalik, di belakang dan sebagainya, hakikatnya dengan adanya puak-puak Wahabi, mereka bukan membawa kita jauh daripada Allah, bahkan dengan asbabnya mereka itu, kita semakin taqarrub kepada Allah, kita semakin berjalan kepada Allah, kita semakin beramal kepada Allah, kita semakin kuat menghidupkan sunnah Nabi SAW. Dan dengan adanya mereka itu, pada hakikatnya mereka membawa kita dekat kepada Nabi SAW. Sebagai contoh begini, satu masalah yang sokmoh hamba bawa datang, yang sering kita lakukan dengan kejahilannya kita sendiri, kadang-kadang tak boleh membedakan antara adat dengan ibadat. Selepas kita salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian kita sapu muka. Dan yang dah tahu ala kulli hal beramal, yang belum tahu dengar pada malam ni. Baik. Bila mana kita sapu muka, berapa tahun dah sapu muka? 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Tak kala ditanya ketika sapu muka baca apa? Yang depan cuba jawab dulu. Sapu dah? Waktu sapu baca apa? Hai, lambat sangat baju merah. Lepas salam sapu dah?
Waktu sapu baca apa? Yang sebelah dia lepas salam sapu muka dah. Hai, faham ke tak? Sebelah sana lepas salam sapu muka dah. Tak sapu. Tak sapu tak ada masalah, benda sunat, bukan benda wajib. Baju purple. Yang lagi tunduk lagi aku cari. Allahumma salli ala Muhammad dah. Baik, lepas salam sapu muka dah. Nak tanya sapu muka baca apa? Ke tak baca? Dan di gambaran hamba nak bawa datang, kalau tuan-tuan tak membawa iringan doa, bermakna apa yang kita lakukan bukan ibadat, bahkan namanya adat. Tengok tok guru sapu, kita sapu. Tengok tok imam sapu, kita sapu. Tengok tok bilal sapu, kita sapu. Berapa tahun dah? 30 tahun? 40 tahun? 50 tahun? Dalam waktu yang sama kita tak mengaji, kita tak mengkaji, kita tak mencari, kita tak mentahqiq, dan akhir sekali amalan menjadi sia-sia. Baik. Kemudian datang pula jemaah, pemikiran puak-puak Wahabi dan sebagainya. Hei, dia kata musapu lepas salam tu Nabi pernah buat ke? Dah. Yang asalnya kita melakukan satu amalan yang tak ada penghujung. Betul ke tidak? Kita melakukan satu amalan yang tak ada penghujung.